Assalamualaikum warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Punya kitab sah. Kat mana ya? Okey okey. Biar satu orang je. Oh, biar. Takut kupoh. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Baik, kata pengarang rahimahullahu ta'ala, dan tiada harus pula memberi suatu daripada rumahnya melainkan dengan izinnya, izin suami, melainkan dengan makanan yang basah yang takut binasa, maka iaitu haruslah bagi perempuan itu memberikan diakan makanan basah bagi seorang dengan tiada izin suaminya. Maka jika berbuat ia seorang, iaitu isteri, niscaya adalah bagi suami itu pahala dan adalah atas perempuan itu berdosa. Dia kata wajiblah atas orang perempuan kalau nak beri suatu benda daripada rumah suami, kena izin daripada suami. Suami dah izin, tak boleh manda-manda. Nak beri baju lama, nak beri kasut hak lama dah, nak beri basikal lama, nak beri ke anak beranak, kena tanya suami. Suami kata boleh beri, boleh beri. Dah kalau tidak, kena minta izin. Sama ada minta izin tu dengan lisan, iaitu beradak, ataupun dengan surat, menulis surat. Kalau kitab lama dia kata menulis surat, kena atas surat khabar ke suami ni, maknanya papang 2 keping bawah rumah ni, nak pergi ke pok saudara, nak buat pergi latar dia buruk dah. Suami pun jawab surat, lagi tak jawab izin, tak boleh beri. Kalau beri, kena ambil semula tanpa izin, melainkan benda yang mudah rosak. Contoh makanan hak mudah rosak. Suami tak ada, suami musafir 3 bulan, dia buat makanan banyak, tak payah minta izin suami. Umpamanya dia buat lauk, buat gula, buat apa, nak beri ke jiran dia, takkan nak tunggu suami balik. Telefon tak boleh, mesej tak sapa, tunggu suami balik 3 bulan tak jadi gula dah, jadi minyak selendar. Jadi hak mudah rosak gitu, tak apa beri. Jadi mana-mana isteri yang pandai-pandai beri tanpa izin, pahala boleh ke suami, isteri boleh dosa. Sebab itulah kalau pakaian suami jangan manda-manda, beri ke adik dia. Suami kata pahala seluar tu hak pakai sama koko, adik kena ingat ui ke dia, senyap suami. Ada tak jenis penyakit gitu, tak minta izin, kena tanya tu. Suami maknanya kalau dia berasa banyak lagi seluar dia izin. Nak beri apa-apa sajalah, tak boleh manda-manda. Bahkan kalau duduk rumah milik isteri, tak boleh keluar juga kalau suami tak izin. Rumah tu isteri yang beli 400,000. Mahal lah 400,000 banglo tu. Suami numpang dah ada pitih, dia kekek. Faham? Isteri tu kaya. Isteri nak pergi pasar minggu, suami tak benar keluar, haram keluar, walaupun rumah isteri. Faham baik? Jangan kata rumah suami je tak boleh bebas, bila rumah isteri boleh bebas. Tak, kena minta izin suami. Nak balik rumah mak, suami kata boleh balik, tapi jangan tubik. Nak tubik kena khabar kita dulu, walaupun suami tak ada. Tu hukum dia. Dan tiada harus pula keluar ia daripada rumah melainkan dengan izin suami. Maka jika berbuat ini nescaya melaknat Allah Ta'ala dan segala malaikat itu marah hingga taubat ia atau kembali ia perempuan ke rumahnya.
Keluar daripada rumah dak izin haram, iaitu keluar yang bukan darurah, keluar hak bahasa pilihan saja. Adapun keluar yang tidak ada pilihan dipanggil darurah, hak tu dak berdosa. Walaupun nak pergi rumah adik-beradik, nak pergi rumah abang suami kata tak boleh pergi berdosa. Ayyama mara'atin kharajat min baiti zawjiha bighairi iznihi la'anat hal malaikah hatta tarji'a au kama qala. Mana-mana isteri yang keluar daripada rumah tanpa izin daripada suaminya, maka melaknat akan dia oleh malaikat sampai dia balik rumah. Mana kalau 2 jam laknat daripada malaikat. Sehari lah. Dia ni orang puan bebas sangat. Suami kata jangan gigi juga. Dia peduli apa suami dia? Dia kira sama-sama ada kuasa. Dalam Islam ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Orang laki-laki dia mengatasi kuasanya atas kuasa orang perempuan. Nah, bila dia bernama suami, bila isteri perempuan tu bernama isteri. Nah, dia lebih kuasa orang lelaki. Dia tidak ada sama kuasa. Sama kuasa ni agama kafir, agama Yahudi, agama Kristian. Orang putih lain. Isteri ada hak keluar, suami ada hak keluar. Suami tak ada hak nak larang isteri keluar. Agama Kristian. Ni nak jadi Kristian mereka. Nikah pun pesen ikut Kristian. Nah, isteri ada kebebasan pun nak ikut Kristian juga. Habis dia nak kuasa sama rata, laki-laki dan perempuan tidak ada beza. Inilah seruan, maknanya pertubuhan wanita sedunia. Nampak? Yang sangat mencela agama Islam kerana memberi kelebihan kuasa ke atas kaum laki-laki. Tak apa, jadi sesak habis. Kalau kita berasa kita boleh bebas keluar, nah, suami tak ada hak menghalang, mu ikut ajaran Kristian tu. Ya dah tu. Dak nanti mu pakai salib gantung tekau. Dak nanti mana mu masuk dalam gereja cerah lanjut. Tak payah. Nah, sebab Allah kata hatta tattabi'a millatahum. Allah dak kata hatta tadkhulu dinahum. Nah, maknanya walan tarda ankal yahudu walan nasara, tidak akan reda Yahudi Nasara hatta tattabi'a, sampai kamu ikut saja. Bukan hatta tadkhulu, sampai kamu masuk agama mereka. Tak, hatta tattabi'a, sampai kamu ikut millatahum, cara-cara hidup mereka itu. Jadi kalau orang puan bebas, orang lelaki suami tak ada hak nak menghalang, itulah al-yahudu wan nasara. Nah, bermula daripada bela anak lagi ikut Yahudi Nasara dah. Nak ikut Yahudi Nasara. Orang Yahudi tak cukup pada anak beranak. Ni tak cukup pada dah. Dia kata dia tua-tua lama, peseng lama. Nak peseng lama cukup pada. Cukup pada ni hak Rasulullah, hak Islam. Nak tak cukup pada ni anak orang Yahudi, anak orang Kristian. Tak cukup pada. Sikit-sikit tak mau ikut hak Islam, buang sikit. Nah, ada hak dak bang dah ni, ada juga dak bang telinga kanan, dak kamak telinga kiri. Dak belah mulut orang dak buat hal ni yang kata pesen lama. Pesen lama belaka. Nah. Sikit. Nama nak jadi macam nama orang putih. Nah. Macam nama Yahudi. Sekolah atau sekolah orang putih. Sekolah konven atau anak bodoh punya ayah. Faham? Konven tu ialah pusat latihan gereja untuk budak-budak sekolah. Faham tak? Tu konven. Kat kita tak ada. Kalau Patah Barat beriak cong sekolah konven. Atas sekolah terang-terang salib. Atau jujuk orang Islam atau anak sekolah. Nak di Terengganu ada sekolah Tadika Saint Teresa. Hukumnya haram atau anak, berdosa besar dan boleh jadi syirik dan batal akidah. Sekolah Saint Teresa. Depan sekolah apa benda ni? Sekolah Khariah agama wanita. Nah, belakang restoran Selamat tu ada sekolah Tadika Saint Teresa. Saint Teresa ni ialah nama bagi padri
perempuan yang berkhidmat di India. Oleh kerana besarnya khidmat dia mengkristiankan jutaan umat Hindu masuk Kristian, maka nama Mother Teresa ni perempuan diabadikan di sekolah-sekolah seluruh dunia. Nampak? Itu sekolah Saint Teresa, sekolah Ibu Teresa yang jasanya memurtadkan umat Islam seluruh dunia. Kita pergi atau anak situ. Ayah dengan mak tu kata bodoh pada beruk gila ni. Faham? Tak reti bahasa tu. Tak reti bahasa tu orang panggil tu. Siapa tu dah ada benda tu bukan benda gurau dah. Nah, bukan benda gurau. Atau anak walaupun cikgu ajar tu sekolah orang Islam tu dah. Tapi kurikulum dia, nama sekolah tu sendiri, nama gereja, nama padri. Nah, kenapa terlampau buta? Nah, hati-hati umat Islam. Pasal dak duduk pada majlis-majlis ilmu. Duduk majlis-majlis tali bising. Nah, TB1, TB2, TB3. Kayak gini mampu kerah dak ayah baca talqin. Pasang TB3 bo astro atas kanda. Faham? Molek. Dak payah baca talqin. Bukan ulama mudah ikut masih hidup, mudah ikut TV, mudah ikut hiburan. Molek. Nak orang gurau apa akidah, lepas tu dia bab akidah kita kerah sikit. Nak buat ni. Nak tak tahu ke benda langsung ni. Apa maknanya mengaku Islam, nama anak Islam atau anak ke sekolah gereja. Kemudian katanya pengarang rahimahullahu taala, ketahui oleh hai segala perempuan, apabila musafir suamimu, maka jangan sekali-kali kamu bersuka-suka dan bermain-main, dan jangan pula perhiasan hingga pulang kepadamu oleh suamimu. Pitih malam ni pun banyak sikit dalam kotak derma. Kita kutip derma nak beli tali bising je, nak ubur kat muslimat, nak ubur TV je. Dia nak tengok kau. Nak ubur TV je. Jadi pakai ubur 2 kali tak apa ubur. Maknanya kalau suami tak ada rumah tak sadar galak. Orang puang setengah ni suami tak ada hidup galak. Wawa suami ada di rumah cik akan tudung duduk tarik. Suami tak ada, tak ada tudung kat tangan. Nah, ada kok jenis gitu. Lalu orang datang seorang boleh tengok rambut bini dia. Lalu postman boleh tengok. Mari orang TMB boleh tengok kok bini dia. Mari siapa-siapa kau jual ikan, kau jual kuih boleh nampak rambut bini dia. Berak dia tengok kereta tu lelaki dia balik, jauh dia pakai dah tudung. Ni penipu besar. Dunia sandiwara belaka ni. Depan bini lelaki mudah akan telanjang tak apa depan lelaki. Yang begitu tudung apa benda? Makna dia nak tipu suami dia. Inilah perempuan yang tidak menjaga amanah ketika suami dia gaib. Tak, bila suami balik jauh baru masuk selendang buah atas kepala. Tadi yoya duduk sembang molek ada. Nak pasal suami tak balik lagi. Ini jadi juga jenis perempuan yang tak jaga diri. Nak bila suami tak ada. Bila suami ada dia jaga diri molek ada. Ni yang kita bimbang. Kita tak tahu bini kita. Nak jadi kena amanah lah puang. Tubuh badanmu tu ditanggung oleh suami. Nampak? Jangan main-main. Sebab itulah jangan letak harga mahal-mahal kalau orang minta anak puang. Siapa 7, 18,000, 15,000, 10,000. Nak letak benda mahal-mahal. Bila dia jadi maknanya isteri, maka dosa dia ditanggung oleh suami. Mak ayah tak tanggung tau. Nak dia jahil, suami tanggung. Dia tak semayang, suami tanggung. Dia bukan suami tanggung. Nah, dia menipu orang, suami tanggung. Banyaknya suami tanggung dosa dia sejak daripada akad nikah sampai kepada bercerai atau sampai kepada cerai mati. Puluhan tahun dah suami tanggung dosa, tak payahlah letak harga mahal. Dah orang nak pikul dosa kita kan. Kalau peri pun patut dah. Orang nak mari pikul dosa kita. Bila orang masuk Minang ke Semek ni, mana orang nak mari pikul dosa Semek? Faham baik. Bukan nak ambil sedak dia saja, nak pikul dosa dia. Nak dia gitu selepas dah beban mak ayah.
Jadi jaga diri baik-baik, jangan duduk galak suami tak ada, jaga rumah, jangan bila suami tak ada bebas. Nak tak keni dia tu tak ada, suami aku pergi Kuala Lumpur seminggu. Oh beres. Dah mana mu bebas ngak ni? Semek. Oh laki aku tak ada. Laki aku pergi Kuala Lumpur. Oh beres. Nah, habis lambu aja pas lambu tu masuk bawah lambu ni pula. Pas bawah lambu naik atas tangga pula. Macam-macam panggung muka. Pasal laki tak ada. Nah, walaupun kita tak marah, tak jadi juga. Ada ke suami tak marah? Isteri dia jenis tak tahu kehala. Tak kira marah tak marah, syarat marah. Suami tak marah pun syarat marah. Bila benda tu tak betul. Yang kata tak apa ambil, laki ambil tak marah. Jangan main gitu. Hukum syarak dia bukan hak lakimu. Hukum syarak hak Allah dan Rasul. Nah, tak apa kita pakai gini pun. Nah, nampak beti pun nampak peha laki ambil tak marah. Lakimu bodoh tak marah. Nah, kalau lakimu cerdik mesti marah. Nah. Dan demikian lagi jangan sekali-kali menyalahi akan janji suamimu. Kalau berjanji jangan menyalahi. Dah. Tapi biasalah kalau perempuan ini menyalahi janji, kita beri maaf pada dia. Tak, sebab orang puang ni dia agama kurang dan akal pun kurang. Sebab tu dia tak boleh jadi pemimpin besar. Orang puang dia kena letak jawatan, kena wi ke suami. Faham? Tu dah. Apa? Ramai lagi dok dang tu. Ginilah memang banyak dalam peraturan hukum syarak antara dalam hidup berumah tangga ni dia banyak kita langgar benda salah. Memang banyaklah kalau kita adu dengan hadis, dengan Quran, dengan panduan-panduan garis panduan yang ulama tetapkan, memang banyak kita salah. Suami pun banyak buat salah tau. Isteri lebih lagi salah. Jadi kita kena ambil sikap saling memaafkan. Jangan duk keras sangat. Tak, betul dah salah dia hukum syarak, kita beri maaf. Bukan maaf ke mana, tak apalah, maaf lah, tak payah pakai tudung, kau maaf gitu. Mana kalau dia ada sekali tubik tak akan tudung, jasarlah kita duk sibuk-sibuk sangat. Tak, balik kabur molek lain kali sawak gitu. Tak, beri maaf molek. Dah. Jangan ambil kesempatan atas satu kesalahan kita nak hukum dia berdoa lalu. Tak, ada juga bila salah sikit je siapa mengamuk tu lelaki, benda tak besar mana. Nabi kata siang mu hari mu sapak terajang ke bini mu, tak hak tumbuk sepak lah, itulah tapalah, malah sekarang mu pergi dekat dia pula duk kecek dia. Ni orang lelaki ni ada juga jenis gitu. Jenis sepak terajang jahat tu, jenis sepak terajang. Nak sepak boleh, sepak slow motion. Cipet gini. Sepak agak sepak slow. Tak apa lah ni sepak benda budak puang lah tu. Tai mu minta pandai sangat. Tai nak minta anak orang, tai nak risik pun tak lepak depan rumah dia. Mari tu buat ngamuk lalu. Siapa nak beri ke mu? Bodoh kau nak buat natu. Pandai pula jirit semua tak mampu. Bayang boleh 2-3 bulan jadi bini dia kakak cabut keng, dimasuk di tualang, lari terus keng. Nampak? Orang kata lah dia mu laki mu undertaker. Faham tak? Ganas sangat, gembah sakmo. Jadi jangan suka menyalahi janji. Sekali kita menyalahi janji, hendaklah penyesalan yang berturut-turut datang kepada kita. Jangan ada biasa lah, aku dah ikut kata suami. Jangan. Ada orang perempuan dia jadi sagong, dia jadi sombong, bila dia buat salah suami tak arah. Ada tak? Dia jadi babah gitu. Dia berasa ke suami dia sayang sangat ke dia, padahal orang bukan, orang kesian ke dia. Nak marah lebih-lebih. Jadi orang puan kena mikir sekadar akal ada. Kata Imam Ghazali, adalah seorang laki-laki keluar ia kepada musafir dan berjanji ia dengan isterinya bahawa jangan turun daripada rumahnya tempat yang di atas kepada tempat yang di bawah. Adalah bapa perempuan itu pada tempat yang di bawah itu, maka sakit ia bapa, maka menyuruh oleh perempuan itu kepada Rasulullah SAW minta izin daripada turun kepada mendapat bapaknya perempuan itu.
Maka sabda Nabi SAW, perbuat taat olehmu akan suamimu pula. Maka mati bapaknya, senya maka minta izin perempuan itu akan Rasulullah SAW pada keluarkan mengikut akan jenazah bapaknya. Maka sabda Nabi SAW, berbuat taat olehmu akan suamimu, yakni ikut olehmu akan janji suamimu itu. Maka ditanamkan orang akan bapaknya, padahal perempuan itu tiada hadir kepadanya kepada bapak, dan tiada melihat ia perempuan akan bapak. Maka setelah itu menyuruh oleh Rasulullah SAW kepadanya perempuan, mengkhabarkan akan dia perempuan bahawa sungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengampun bagi bapaknya itu sebab taat bagi suaminya itu. Suatu hari seorang suami dia nak keluar musafir zaman Nabi SAW. Dia kata kepada isteri dia, mu jangan turun tekak bawah, duduk tekak atas sampai aku balik. Rumah dua tekak, ayah dia duduk tekak bawah, isteri dia duduk anak tekak atas. Isteri dia khabar ke bini dia, mu lagi aku dah balik, mu jangan turun tekak bawah. Tekak atas tu mana dia duduk atas. Nah, biasalah rumah orang Arab ni macam di Yaman. Nah, macam di sebelah darat-darat Saudi tu, di rumah-rumah batu 3 tekak rumah. Kalau jenis duduk tekak 3 tak turun. Duduk tekak 2 duduk main situ bertahun-tahun. Nah, mustahak baru turun. Jadi dia kabut, mu jangan turun tekak bawah lagi aku dah balik. Tiba-tiba ayah dia sakit tekak bawah. Jadi puan ni nak turun, suami kata jangan turun. Jadi dia atur khodang dia, suruh tanya Rasulullah. Khodang kita tanya, boleh tak tuan kita ke puan nak turun tekak bawah, apa benda ni nak tengok ayah sakit. Dia duduk tekak 2, ayah tekak 1. Nabi kata dah, laki dia kata gua ni, laki dia kata tak boleh turun lagi dah balik. Maka mukabur ke bini dia, tak boleh turun. Nah, lah mati dah ayah tekak bawah, mati nak turun nak tengok tak berani. Pesan pula khodang kita tanya Nabi, Nabi kata tak boleh turun kau, pasal suami tak izin. Tak tengok orang bagi kubur, tak tengok ayah. Taatnya ke suami. Ini contoh lah orang dulu-dulu. Contoh orang dulu-dulu. Sampai ayah mati bawah tak turun. Bukan jauh, bukan kena naik kereta, bukan kena nanti bas. Turun je bawah. Dan suami tak benar. Faham? Tak benar. Ini Islam. Kalau kita tengok nyopak sekarang dia nak beranak basuh dak reti basuh ni bukan jauh. Dekat atas apa tak turun. Tak usah kata dekat atas, kalau dalam kampung tak mari tengok. Nabi kata mu sampaikan pesan kepada perempuan ini, Allah Ta'ala ampun segala dosa ayahmu sebab mu taat ke suami tak tengok dia. Mana besar pergi tengok ayah ke dapat keampunan kepada ayah, dapat keampunan. Tapi kita ni orang hidup banyak tak reti. Duk kira hal kita, hal mayat kita tak kira. Mana kalau mayat tu maknanya dapat rahmat, kita tak peduli, kita nak kita. Sebab itulah kalau mayat selesai semayang, selesai kapang, selesai apa, anak dia kata jangan tanam lagi, kita tak sampai di rumah. Kita ada temeluh dah ni 5 jam lagi sampai, 4 jam lagi. Tunggu belaka. Pasal apa? Orang hormat hak orang hidup. Hak mayat orang tak hormat dah. Sebab apa? Jahiliah belaka umat Melayu ni. Kalau ada ilmu tak jahiliah, dia pergi tanam dulu. Pasal hak mayat perlu dihormati. Hak anak dikemudiankan. Melainkan boleh tunggu sekejap saja. Anak ada marang pelah kengga boleh tunggu sekejap selepas daripada sembahyang. Kerana melambat-lambatkan tanam, hukumnya adalah dilarang dalam agama. Terkadang menjatuh kepada haram. Tapi dah nak kira nak pakai siapa? Nak pakai hukum syarak? Nabi kata asri'u bil janazah. Tu hukum syarak. Cepatlah kamu segera tanam jenazah. Hak tu agama. Agama kata cepat. Dan manusia kata tak boleh atar lagi. Anak dia pesan jangan atar lagi, kena tunggu anak dulu. Jadi ada bercanggah agama dengan hak manusia. Dulu hak manusia kita dak atar jenazah. Dan anak kata dak hafal lagi, dak hafal lagi dak boleh tanam. Lagi dak hafal lagi dak boleh tanam. Orang nak ra'i siapa? Ra'i mayat. Bapa ekor ngaji. Ramai bapak jahil. Dak guna kira ni. Tunggu anak dia. Kalau dia tu anak dia pesan lah tu.
Nampak? Anak dia besar tu. Dah mayat orang tak peduli dah. Ijam duduklah tu. Nah, 5 jam dia duduklah kotak, panas Nak. Orang dak rai kepada orang yang mati. Yang ni, hak puang ni dia rai ke ayah dia hak mati, biar orang kata lagu mana pun dapat keampunan ayah. Lebih besar daripada tengok muka ayah. Nak. Kadang-kadang tunggu congok-angok lah kita ni, tak malam tumbah. Ingat balik nak semayang mayat, nangis. Wah, dia batas ayah. Orang balik semayang mayat, dah orang tunggu tak malam dah. Balik semayang jenazah dah, dia bah, ayah. Gesperman je bah, bodoh punya anak. Nah, dak imbus sikit tunggu. Nolong pula ayah. Tak ada ayah, tak ada dah. Nah, duk main gitu. Berbiji sabar. Jadi kena azab pula mayat. Dak pasal-pasal tunggu orang gila gitu. Dah. Ingat, boleh tunggu anak yang akan menjadi imam solat jenazah. Kena tunggu sejam 2 jam, dimaaf lagi. Syarat dia akan jadi imam solat jenazah. Kalau tak jadi imam solat jenazah, boleh tunggu lebih kurang 20 minit, 30 minit. Sekadar semayang fardu dan 2 kali semayang fardiyah, qabliyah dan ba'diyah. Qabliyah 5 minit, semayang fardu 10 minit, ba'diyah 5 minit, 20 minit boleh tunggu lepas daripada siap belaka sebelum atau ke kubur. Syaratnya 20 minit tu orang ni bukan nak jadi imam, nak tengok saja. Tapi kalau anak yang bahkan jadi imam semayang jenazah, boleh sejam 2 lagi. Sekadar matahari naik daripada terbit sampai qada segala. 7.30 terbit tari, 8.30 segala. 2 jam beri masa. Nah, anak ada 2 ni ada paka dah, boleh tunggu. Syarat anak tu akan jadi imam solat jenazah. Dan setengah daripada adab yang lazim atas isterinya kasih sayang ia atas segala kelakuan suaminya. Ni ya. Lazim ni wajib. Lazimun, benda yang mesti. Ada lazim benda yang boleh, benda yang harus. Tapi lazim sini makna wajibun. Nampak? Benda yang mesti. Yang mestinya orang isteri, semua kelakuan suami dia suka belaka. Dia suka. Walaupun hati tak suka, dia kena buat lolok suka. Syaratnya kelakuan suami itu yang tidak haram pada syarak. Suami benda berahi. Suami berahi baca buku, contoh hobi. Dia kena suka tak? Sukanya ke hobi suami. Sebab dia isteri. Itu baru panggil isteri solehah. Suami berahi ngai, sukanya ngai. Dia kena minat tak? Bukanlah tangga gitu, tapi nak khabar dia apa jua kelakuan suami, isteri kena suka. Tak boleh komplain, tak boleh apa. Melainkan benda yang disuruh syarak. Suami minat dia, minat buat titik pada alik rumah. Benda yang tak salah benda tu, tapi siapa dak alik rumah, dapat dak beri nafkah, siapa anak-anak pun demam orang lain tolong dia atok. Tu lelaki duk nerak langgar, duk hitam buat titik. Tu kacau wala dah tu. Perkataan suami, perbuatan suami, bahkan maknanya perjalanan suami kena kata molek belaka. Tak usah kata pemberian, sifat dan tubuh badan ni. Suami kita ni katakan kuruh, kena kata molek sungguh abang kuruh. Tak ada orang molek gini. Orang lain gemuk tak molek, abang molek kuruh. Gitu kendaknya. Kalau suami dia hitam, kena kata comel sungguh abang hitam kita tengok. Dia tak kenal putih. Kena kata gitu no. Tapi tak ada lah orang puang apa tangga gitu. Tu isteri solehah tu. Dia kira apa jua hak kait dengan suami dia, dia kira molek. Sebab dia kasih. Macam kita dengan Rasulullah, apa jua hak kait dengan Rasulullah, kita kenang belaka. Syarat kita sempurna iman. Nabi kenang pakai serban, kita kenang walau kita tak akal. Nabi kenang makan wah kema, kita kenang. Nabi kenang naik kuda, kita kenang. Nabi suka pakai putih, kita kenang. Kita berahi belaka. Maka kita dengan suami itu kok. Suami kita jalan, kita termolek sungguh abang jalan. Tak ada pergi dalam pok tuyu ni suami jalan gini. Kena kata gitu. Suami kita dengar kita dah orang lelaki kat cerdik ingat. Orang puan berahi puji dia memang dia pitih.
Haji, kalau orang puang bagi puji kita, beri tak? Beri tak? Tak beri. Bahasa sungguh. Jadi berhaluh gitu. Tak? Ni pelik ni. Jadi kalau isteri puji kita, kita seronok lah. Kita tak suka ni suami isteri kita duk bakang kita tak? Kita nak tubik ngai dia tu, ngai apa dah likang. Kita pun piang lepo jorang masuk laraga terus lepo masuk. Ngupang-upang bong bong. Pasal apa? Pasal dia iringi dengan perkataan tak suka. Tapi kalau kita turun nak ngai, dia kata ngai biar ikan besar kek dah. Sekarang kita boleh makan 2 orang. Tak kok. Tak. Kalau tak boleh ikan, kita goreng upang. Dah. Tak kok dengar. Habis segala mak nenek hak suami kita kenang belaka. Suami kita beli baju baru warna merah katakan. Kita kena kata Allah moleknya abang beli di mana? Dak rajin kedih pun. Moleknya baju gini. Tu baru isteri soleh. Dak bukan gurau dah kena kata gitu. Kalau boleh kita tengok kita alik baju tu dia geluling dah. Tak geluling. Biar siapa kelepor suka-suka. Mana apa kelepor ni? Molek baju. Kita beli pula selipar. Allah, modern ni kita nak tengok semua apa pakai. Kata gitu semua. Serba kena sama. Baru betul. Baru orang panggil belaki. Kira nak puji suami semua. Pasal apa? Barang tu barang tak salah. Barang salah jangan puji. Barang tak salah. Suami kita gunting misah, pesen baru pula. Kita tahu Allah hak ni. Kita tak boleh tengok misah gini. Memang handsome habis tak boleh lawan kalau alik-alik ni, alik jatuh ni. Nampak abang comel kali misal kata gitu. Ni dak suami beli baju merah, baju merah macam keling. Kata lelaki dia beli. Suami dia beli kasut dak molek. Mana kasut benda gini, tengok ayah mu beli kasut tu. Mucung dapok, tapok lepeh. Anak-anak pula sorok ke ayah. Mak pun paling hadiah. Kena molek belaka segala yang suami beli, kena molek. Suami pakai, molek. Suami beli seluar gini, Allah moleknya seluar gini, kenang sungguh kita. Beli asal lagi kita kenang sungguh tengok gini. Biar dalam hati tak kenang pun, begitu cara dia. Sebab dialah suami kita. Dia lebih besar daripada Raja Malaysia ni lagi. Dia lebih besar daripada Perdana Menteri lagi. Nampak? Sebab dia tanggung dosa kita. Dia suami kita, dia raja kita, dialah maknanya pemimpin kita. Apa yang dia kata kenang belaka. Suami kita jalan, kita tengok molek, comel sungguh abang jalan, nampak? Kena lakok. Dalam hati macam gajah nak beranak. Faham tak? Tak apa dalam hati. Di mulut supaya suami kita senang hati. Bab ini qiyah daripada sabda Nabi, al-mar'atu salihah iza ra'atha marrat asarratka. Perempuan yang solehah, apa isteri yang solehah, bila melihat dia, bila kau bersama dengan dia, sentiasa menggembirakan kamu. Jadi umum sabda Nabi, saratka ni maknanya dia sentiasa menyukakan kamu. Segala tindak tanduknya menyukakan kamu. Kalau makan, kalau boleh biar bersuap. Disuap dia ni. Balik ni kena buat selalu. Makan bersuap. Macam baru nikah itu suap. Dok juga berat menandang. Tamu tanya dong. Katalah suap gitu. Payah sangat. Jadi kalau makan seronok, makan bersama suka. Nak makan. Jadi isteri kita kan. Kalau boleh maknanya makanan ni dia suap, biarlah tua dah pun. Dia suap kan seronok. Suami pun suka hati. Kakak nak makan, kakak nak makan. Ni nak makan tak lalu. Tengok muka kita macam rimah nak beranak. Muka musang sama. Ni nak makan 2 mulut, tengok muka kita tak jadi nambah. Patut kalau suami nak makan, kena duduk depan. Kata persilakan makan wahai suami yang tercinta. Baru sedap. Ada kata gitu? Ada. Melainkan suami kata, "Buh nasi mek. Buh diri ya." Buh diri. Perak ke puang. Dan memelihara ia akan harta suaminya sama ada suaminya itu hadir ia suami atau ghaib, dan kasih sayang ia dengan segala kerabat suami dan kasih sayang akan segala anak suaminya. Dan memelihara ia daripada memaki anaknya, anak suami, dan memeliharakan pula daripada melawan perkataan suaminya.
Yang pertama dia kata adab kasih sayang itu atas segala kelakuan suami dan jagalah harta isteri. Harta suami. Harta suami kena jaga. Bukan saja suami kita kena bertunjuk kasih sayang anak beranak suami, walaupun hati tak suka. Kita tak suka adik-beradik suami, tak kenal perangai, tapi depan jangan tunjukkan kita suka. Buat muka senyum, buat muka manis, jangan buat muka masam depan anak beranak suami. Sebab hormat kepada suami, walaupun kita tak hormat kepada anak beranak dia, tapi tujuan kita suka juga sebab kita hormat kepada suami. Ni kena jaga. Sebab itulah pantang larang dalam rumah tangga ni berat. Kalau kita tak mengaji kau banyaklah benda langgar. Adik suami yang anak, katakan anak suami, anak hak bini lain. Kena sayang, kena suka. Jangan maki hamu, jangan marah. Kita nikah dengan suami kita ada anak dah, duda lah. Kita pun belalah anak suami, anak tiri kita. Jangan buat lebih kurang. Pasal tu daripada nasab suami. Walaupun tak kena dengan kita, anak tiri kita, kena hormat budak tu. Bukan kata tak boleh marah, tapi jangan buat benda tak betul. Kena tunjuk kasih sayang. Jangan kata lebih kurang. Pasal dia adalah anak beranak suami. Kalau kita ikut sungguhlah peraturan yang ditetapkan oleh syarak ni, aman damai lah. Learning pakai masing-masing nak kuasa belaka. Berbalah-balah semua. Di jabat agama ni macam-macam kes ada. Hak katok bini katok laki. Ni biasa dah lah. Laki main dengan janda orang pula. Bini dia ikut laki orang. Ada laki dah pergi tidur rumah laki lain pula. Orang nikah 3 bulan minta cerai. Tolak 1000 dia, tolak 1000. Aku cerai mu dengan 1000 talak. Duk cara mahkamah 1000 talak banyaknya. Nak marah. Semua ni tidak ada landasan untuk diikuti. Hanya nafsu, nikah atas rasa nafsu. Tak kena puas ada berjalan orang pun duk kata ramai dah nikah. Tak tahu benda. Pusat jelai punggung puing. Ayah rambut tepi kuning, tengah hijau. Macam beruk sawang. Nikah. Boleh anak dayak laut tu. Ni tengok siang tengok budak-budak duk gandang motor, anak duk tengah. Wak pergi bandar boleh tengok mak rambut merah. Pusat jelek. Ayah loh pendek tu dulu Cina butuk dia pakai. Faham tak? Kerja dah sekian, muka dia sekian. Ni orang Melayu kan. Molek-molek ada. Bodoh pada Cina apek butuk ni. Luar pendek tu hanya boleh pakai depan isteri, depan anak haram. Faham baik? Auratul mu'mini baina surratihi wa rukbatihi. Aurat laki-laki yang beriman antara pusat sampai ke lutut. Al-mu'minu al-rajulu la yanzuru ila auratir rajuli. Orang laki-laki haram lihat aurat laki-laki. Maknanya tak boleh pakai luar pendek depan anak. Tak boleh pakai luar pendek depan mak, depan ayah, depan mak saudara. Aurat kita dengan mahram, dengan mak, dengan ayah, dengan anak, dengan cucu, dengan toki, dengan mak saudara, ialah pusat sampai ke lutut. Dan ni paham banda luar pendek. Bodoh pada karung. Dak hukum agama tu. Dak dengar pakai jadi bodoh kita. Jadi supahat golongan-golongan bodoh. Duk berasa ke hebat. Luar pendek orang depan anak haram dah tunjuk dah ni khalayak ramai. Tak ada maruah tu. Tak ada maruah, tak tahu benda. Ikut Yahudi Nasara, orang putih lah pendek. Tak apa dia orang putih. Dah kalau ayah lah pendek dah anak. Bayang. Anak baru 4 tahun celuk dah rambut anak. Tak tahu benda lagi, celuk rambut. Dia budak tu suka sangat. Orang ayah agak pergi ke celuk rambut ayah anak. Suka. Anak dah hukum dah ayah. Mak pusat jelek ke baju? Mak. Pusat jelek dah, molek-molek ada. Tak ada rega tu. Pakai luar ketat ni molek siapa tak ada punggung-punggungnya terik di seluar. Seluar ketat sangat. Jadi kek punggung macam ke punggung kucing jalan gitu. Nyanyi tengok Allah. Seluar tu kalau kita pergi bakar di kambing neruk berapa tembok. Faham? Berlembek lari. Kalau kita teruk suruh masuk, tapi dah manusia bodoh pada kambing, nak pakai juga.
Cina kapi laknatullah bahang untung anak kita orang Melayu telanjang bongai tengah jalan. Atas motor boleh ada, atas bank, dalam kereta biar patah, dalam bolong air macam-macam peseng. Hak negat nunggi kepala tak bawah kaki tak atas macam-macam peseng. Hari ni penuh. Nah, mu kelek aku kelek mu gah aku potek mu cocong aku tepih mu. Nah, patah pasal minggu Tanjung. Nah, berpiping-piping tangan. Macam kita berjalan di New York. Dah rambut merah belaka awak. Piping dengan orang jatang pakai rata belaka ni. Kasar pada tayar brozan di tengah. Faham tak? Mana orang ni? Tak ada agama terus, tak ada Islam terus. Nah, mana negeri Terengganu Darul Iman? Tak ada. Nah, Darul Fasik terus. Nah, penuh dengan pemuda-pemudi fasik yang tak kenal Tuhan. Orang tua dah lewat ikutang, bodoh-bodoh tak reti bahasa. Habis cerita. Nah, lapis cucu kita lagi berat nanang tu. Nah, dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wallahu a'lam. Tanda. Kan. Ni. Sini ya. Ni. Baik, kita ada banyak soalan ni. Boleh setengah jam ni kot. Macam mana, soalan pertama, macam mana nak ganti semayang qada dan macam mana yang mudah? Dia kata nak ganti semayang qada pasti nak mudah. Mudah tak mudah pun tak tahulah dia kena ganti. Nampak? Jadi bila kita tinggal semayang sama ada tak sengaja ataupun sengaja, wajiblah kena qada. Kerana itu adalah hutang Allah Ta'ala. Fadainullahi ahaqu an yuqda. Maka hutang Allah Ta'ala tu wajiblah kita kena bayar dulu. Sebab tu kalau ada orang mati, dia ada hutang manusia, hutang Allah. Duit dia cukup hanya nak bayar hutang Allah, maka wajib bayar hutang Allah dulu. Hutang manusia ke dia? Faham? Umpama dia ada hutang Allah, dia ada hutang nazar. Nazar dia kata, nak pergi ke surah 100 riyal. Dia tinggal 100 riyal, dia pitih. Hutang kedai rucik 100 juga. Maka 100 riyal tu wajib kena bayar nazar dia dulu buat pergi surah. Faham? Dia panggil hutang Allah Ta'ala. Tak, begitu juga kita masih hidup kena bayar hutang Allah Ta'ala dulu. Maka solat fardu yang kita tinggal wajib kita qada. Solat sunat yang kita tinggal sunat kita qada. Tak usah kata fardu, hak sunat pun orang suruh qada juga. Zaman dulu katakan kita lara dah sembahyang tahajud. Fardu buat sama, ada ni boleh qada lagi. Sembahyang witir jam 9. Siapa gitu semua. Baik. Dia kata cara nak qadanya kita kalau kita tahu 10 waktu lah, 10 waktu lah kita qada. Tapi kalau kita tak tahu banyak sangat gitu balara lama. Ni baru sedar dah nak jadi orang dah pula. Maka jawabnya kita qadalah sekadar mana yang kita rasa lebih dah daripada hak kita tinggal. Pasal bilangan yang tertentu kita tak ingat. Anggap orang kita qada ni banyak dah daripada hak kita. Ambil biar lebih. Nampak? Ambil biar lebih. Kita rasa gelebih dah. Cerak pula lebih dah aku qada ni. Maka terlepaslah. Jadi yang lebih tu jatuh sunat, yang cukup itu jadi qada. Kemudian cara dia lagu mana? Cara yang mudah, sekali kita semayang isya, sekali semayang qada. Sekali semayang subuh, sekali semayang qada. Itu kata setengah tok-tok guru. Sekarang masuk lohor, mayang lohor fardu hak qada se. Mudah-mudahan Tuhan panjangkan umur kita dan qada. Nampak? Walaupun pendapat yang muktamad mengatakan perbanyakkan qada, melainkan perkara nak buat kerana darurah saja, barulah boleh kita berehat. Soalan yang seterusnya, Dua bulan lepas saya ada membeli barang motor. Baru-baru ini saya dapat tahu barang yang saya beli itu ialah barang curi. Apakah yang patut saya lakukan? Dia beli barang curi, dia nak suruh kita selesai pula. Jawabnya, mu kena jual balik, dia tukar balik, ambil duit dengan orang yang jual barang. Faham tak? Kalau barang ni barang curi, pergi balik jumpa orang yang jual tu, minta balik. Tak mau jual, buat report. Ni barang curi, mu jual kat aku. Umpamanya tak ada dah, tuang dia tak tahu mana duduk dah. Kita kena anggar kalau goliknya barang curi ni hak orang Islam. Biasanya karburetor mutu. Karburetor mutu.
Ada seorang haji tu, dia ni cerita betul lah. Dia pergi semayang Masjid Putih. Nah, dia balik semayang Masjid Putih, dia tok motor dia depan kedai Cina, kedai motosikal depan bucu Masjid Putih tu. Bandar tu lah. Balik tu dia start dah hidup motor. Beruh dah hidup. Faham? Karburetor ada. Nyanyi dia sekat sejam. Siapa nelah kaki-kaki. Berehat sekejap, senggeng, takut tak ada minyak orang tua. Tak ada hidup juga. Lah panggil pomeng. Pomeng mari, pomeng buat dalam setengah jam lebih kok, tak hidup kok. Tu cerita kalau haji ni tak apa, dia tak pomeng. Pomeng mutu mari tu, ejah ni lah setengah jam dah. Barulah khabar. Lah tak ada karburetor. Mana cerdik punya pomeng. Tak. Dah tak siang kau orang. Tak tahu dah nak pulang balik lagu mana. Maka kita yang terbeli barang curi ni kalau goleklah hak orang Islam. Nampak tak? Kena atau bala boleh. Nampak? Sebab apa? Kalau goleknya benda tu, kalau karburetor gitu orang dia ambil balik tak bala boleh. Orang dia ambil balik, dia ambil balik boleh hantar, tapi golek orang dah ambil balik pakai hantar, pakai hilang gitu tak payah hantarlah. Nampak tak? Melainkan kita kena beli ambil nilai barang itu, kita bersedekahlah kepada surau dan masjid. Dan dengan niat, maknanya mudah-mudahan jadilah sebagai kebajikan bagi orang yang hilang. Itu saja cara dia. Pasal kita tak tahu tuang hak manusia. Orang yang curi dia kena pergi cari tuang dia sampai jumpa. Tak jumpa, kena bayar pula nilai-nilai yang tertentu dan bertaubat kepada Allah, bayar kepada tabung-tabung derma. Tapi lepas daripada bayar, tuang dia mari minta, kena bayar pula sekali lagi, 2 kali bayar. Soalan seterusnya, macam mana yang dimaksudkan nak kahwin baru boleh kawan dengan perempuan? Minta penjelasan. Dia kata gua ni kau duk ngajar sokmo, nak kawan, nak bersaing, nak beradang, nak berkembik, kena nikah dulu. Baru boleh lah dengan orang perempuan ni. Gini, kalau kita nak ke orang perempuan boleh. Syaratnya kita nak berkahwin dengan dia. Kita nak nikah tak dia? Nak Dan lepas tu bila kita nak, apa yang boleh? Maka bolehlah kita pergi berjumpa dengan dia. Situ syarat beri kebenaran. Bukan heret ngata rawa macam leninga. Bila kita rasa kita nak ke puan ni, kita nak pergi tengok molek, nak pergi jumpa molek, nak beradab molek, maka dibenarkan syarat. Sebab kalau kita tak tengok, makruh. Ada orang dia tak tengok, dia temu cari aku seorang. Dah orang lagu mana? Kau andamu matamu molek lah. Kawan ni waktu tukang cari berahiak gemuk. Dia pergi cari hak gemuk, nikah semua lari terus. Faham tak? Kejung kot tikak tu. Nampak? Gemuk sangat kata. Dah hari tu mu kata aku tengok molek, mu kata molek. Tu kata makruh. Lepas tu Nabi marah, sahabat tak tengok. Nabi kata fal yanzur ilaiha. Nampak? Maka hendaklah kau pergi melihat dulu perempuan itu, baru boleh mu berkahwin dengan dia. Maknanya pergi di rumah dia, waktu baik dah dia tu, tengok muka dia, tengok tangan dia, tanyalah mak ayah dia penyakit apa ada, perangai dia musang ke tidak. Tu cara dia. Kita dah pergi dulu dating, tak kena dating, tak kena habis pokok dah kenal belaka muka kita. Habis air panas terjun, air terjun sekayu pun 2 kali dah awet lekat kepala celah batu. Dah rata dah pergi puas. Tu jalan Yahudi, jalan Nasara. Walaupun akhirnya menikah, wajib bertaubat juga, kerana tu adalah jalan dosa. Faham? Jadi pergi berkawan gitu. Saya nak anak moci, saya nak tengok dulu, nak mari ni nak kawan dengan dia. Kalau saya kenal, saya nak nikah dengan dia. Waktu baik anak, panggil Semek, tu baik ni orang nak tengok mu. Kalau kenal nak nikah, tu baik Semek. Kita tanya Semek begini. Saya kalau saya kenal, saya nak buat awak isteri saya. Tapi saya ni begini, kerjanya begini. Kalau perangai saya begini, saya berakhir isterinya begini. Awak mana? InsyaAllah boleh kalau gitu. Tak ada apa. Nampak? Tunang. Setuju? Tunang. Beri cicing sunat je, bukan wajib. Mas kahwin tu wajib.
Dah bila dah tunang dah, racang dah hari perkahwinan. Dah dalam tunang boleh kawan, boleh. Lagu mana? Pergi di rumah dia. Dah di rumah sama puas juga. Nak ajak berjalan, boleh. Kena ajak mak ayah dia teman. Kereta kacil awek duduk belakang, ayah duduk depan. Tak boleh bawa awek saja. Tunang tak boleh, hukumnya haram. Walaupun selamat daripada zina, perbuatan itu ditutup oleh syarak, tak benar juga. Nampak? Dia gitu. Nak jalan dua ni, nak pergi mana? Nak pergi jauh ni, Genting Highland, boleh. Bawa mak dia attack. Dia tidur dalam bilik dengan mak dia, mu tidur seorang. Dalam kolam Genting Highland. Faham? Baru boleh. Tak sedap pula gitu. Tak sedap. Nak sedap, cara orang ramai, cara Yahudi, cara Nasara. Mana-mana dulu kita ada nikah, kita bawa kata rawa dah bini kita masih belum nikah, malah ni taubat juga. Barang salah. Dah. Lepas tu nak lebih pada tu akad nikah. Tak boleh akad nikah. Tak usah kata pegang tangan habis boleh gagal. Nak kat mana? Sui banyak. Mu nak petek kat mana? Boleh berlaku. Nak. Soalan seterusnya. Seorang suami berkata kepada isterinya, jika kamu keluar daripada pintu hadapan rumah ini maka jatuh talak 1. Esokan harinya suaminya menukar pintu tersebut dengan tingkap. Dan suatu ketika isterinya keluar melalui tingkap tersebut, adakah talak takliknya masih berjalan? Berat ni tok lelaki ni. Nah. Capu nak sewi dah tok lelaki lagu ni. Dia nak marah bini dia berjalan. Dia kata, "Mung kalau tubik kau pintu ni jatuh talak." Nak? Memang dah. Sebab tu jangan awak taklik gitu. Berat sangat nak taklik dengan benda yang berpatutan. Mu kalau mu ada hubungan lagi dengan mamak tu, pasal bini dia ada main mesej dengan mamak. Contoh. Tak, baru awak taklik. Kalau mu main lagi dengan mamak, ada hubungan lagi, telefon dia, jatuh 1 talak. Baru patut orang taklik tak? Ni tubik kau pintu nyanyi ke dia. Faham tak? Mu kalau lalu kau pintu ni pasal bini dia nak berjalan, dia nak marah. Rapuan tak babe, kata tok lagi tu jangan pergi, nak pergi juga. Jangan pergi, nak pergi, jangan pergi. Nak pergi juga. Dia main gitu. Tu yang kena karate atas kok, nyambang dalam laksa. Nak. Mana? Mu kalau tubik kau pintu ni, jatuh 1 talak. Kau pun nangis. Duk biar pintu dak ni tubik ah. Nak, malah karangnya baik mula. Nak, dia marah stor lelaki, bodoh, marah stor. Dia tengok main lilah-lilah kembar katung depan muka, jadi pasal lain. Dah, sebab tu di rumah rapuang pakai seksi-seksi kan. Nak, jangan pakai maknanya suami tengok jadi kemar mulu. Nak, di rumah ni seksi, tengok tu lah. Kalau suami nak marah, dia jadi sayang madu. Haji, suka tau. Ni pakai kan ni mau depan tu lelaki, jadi tak ada power tu. Nak, depan suami ni anak-anak tak ada, kita pakai tuala saja. Molek gitu kalau suami kita nak marah. Lepas tu kita buat cabut-cabut kali. Nah, jadi suami dia nak beri maaf. Dia gitu. Dengar tak ni rapuang? Nak, cara dia. Nak, kalau nak minta pitih pun derah dia beri pitih. Kali kita kacek, bang beli gok tu rata tu hak baru pula ni lama dah. Tak mahal mana 1,200 je. Dia kata Allah bakar tu dulu lah. Allah beli ya. Ada pitih biar-biar. 2 bulan lagi aku beli lah. Kalau kita nak segera, kita buat gitu lah. Nak, kita pergi ambil pakai tuala saja, kita buat lalu lilang-lilang depan muka tu lelaki. Kakang lalu. Tu lelaki dah jadi dah segera hebat cacang tak lain dah. Duk main. Dia gitu dah. Benda haru pada syarak. Ni nak khabar petua. Kali-kali tu buat telurah. Buat telurah gitu. Memang dia beri lalu. Berapa tadi yang? 1,800. Ambil lalu. Ingat cerdik, ingat suami. Jadi bila dah baik semula malang tu, tadi dia kata mu lalu kok tikat ni jatuh talak. Gua ni dah pula ni. Nak, maka dia pergi tukar balik. Keluar kok tikat dah pula. Tadi kok pintu tau. Kok tikat. Jadi dia dah sayang dah balik ke isteri ni. Nak suruh balik tubik kok pintu boleh. Nak suruh keluar kok tikat. Jadi dia nak alih. Jadi alih dah taklik dia daripada pintu kok tikat dah. Tikat takkan bini tubik kok tikat. Faham tak? Konon-kononnya nak alih daripada dok berlaku taklik. Nak, supaya isteri boleh lalu. Baik. Kita khabar modal besar mana ni? Pegang molek kalau sebenarnya
kalau kita lapah taklid, nak jumhur ulama tak boleh tarik balik. Mu lalu kot pintu ni jatuh satu talak. Sampai kiamat kau lalu jatuh. Ni pandangan jumhur ulama. Dah. Tak boleh nak tarik dah. Tak boleh tarik dah. Apa jadi pun. Nak, sebab tu nak taklid biar reti ke. Kalau mu lalu kot pintu ni malam ni, boleh tahan kira. Habis malam ni tak apa boleh lalu tak payah tarik dah taklid habis dah malam tu. Nah, tapi kalau kamu lalu ke pintu ni, mana bila-bila saja lalu pintu ni jatuh talak. Jumhur ulama kata dah boleh tarik. Tapi biar kita royak. Untuk kemudahan kita, bukan nak suruh main taklid. Kalau berlaku gitu kita nak tarik balik, maka taklid pendapat dalam mazhab Hanbali. Satu kaum mengatakan boleh tarik balik. Free ke modal. Nampak? Tidak kita nak apa dulu ni. Nah, jumhur pendapat yang muktamad mazhab Syafi'i dah boleh gostang. Mazhab lain pun dah boleh gostang. Nah, satu kaum yang ada dalam mazhab Hanbali boleh tarik balik. Aku tarik balik taklid yang telah aku lapaskan tadi kerana Allah Subhanahu wa taala. Jadi isteri pun boleh lalu. Sebab Imam Hanbali, Imam mazhab Hanbali ni fuqaha juga yang kata bukan sek-sek ngai kata fuqaha juga. Jadi ingat jangan taklid mudah-mudah. Kalau berlaku ingat hak kita kata malam ni. Soalan seterusnya, kawan saya musafir dan telah kerja solat sunat musafir. Lepas solat subuh saya telah mengatakan itu perbuatan salah yang mengerjakan pada waktu tahrim haram, tapi dia kata pula ada ustaz kata boleh. Jadi saya pun senyap walaupun masih kuat berpegang dengan pendapat saya tadi, minta penjelasan. Nampak? Dia kawan dia selepas solat sunat subuh dia kerja solat sunat musafir, boleh ke tak? Jawabnya boleh. Kita boleh melakukan solat sunat subuh selepas daripada solat subuh. Nampak? Walaupun ada pendapat yang mengatakan tidak boleh, kerana yang haram itu solat sunat mutlak. Ni satu kaum yang ramai juga ulama kata yang haram solat sunat mutlak. Jadi kalau kita lepas solat sunat subuh, kita nak musafir, orang yang nak musafir sunat bersolat. Nampak? Pendapat yang muktamad mengatakan kalau sunat itu sababnya terdahulu, maka tak ada masalah, seperti sunat wudu. Tapi kalau sababnya terkemudian berlaku khilaf. Jadi pendapat yang dhaif dalam mazhab Syafi'i mengatakan boleh juga. Kalau orang yang nak musafir, pergi musafir, tak musafir lagi, solat dulu musabak ke diam. Lepas solat subuh boleh lagi. Nampak? Atas kaum dhaif tadi. Atas kaum muktamad tak boleh. Jadi duduk khilaf ni duduk situ. Ayah balah berasa nak buat ikut pendapat dhaif. Pendapat muktamad solat sunat yang sababnya terdahulu boleh. Kita lepas pada mayang subuh batal wuduk, pergi ambil wuduk, lepas ambil wuduk boleh solat sunat wuduk, kerana wuduk terdahulu solat ke diam. Adapun musafir solat dulu musafir ke diam. Jadi hak musafir ke diam kaum dhaif kata boleh kita buat, kaum muktamad kata tak boleh buat. Selesai masalah. Soalan seterusnya, terangkan keadaan yang menjadi sunat untuk sujud syukur. Bagaimanakah cara yang betul untuk melakukannya? Baik. Dia kata cara lagu mana keadaan boleh solat sunat sujud syukur. Sujud yang di luar daripada semayang ada 3 jenis sujud. 2 jenis sujud. Sujud syukur dengan sujud tilawah. Sujud tilawah hak subuh Jumaat tu. Kalau kita duduk luar tak semayang, dengar orang baca ayat tilawah, kita boleh sujud juga di luar semayang. Faham? Syarat kita ada wuduk dan menghadap kiblat, tutup aurat, suci daripada najis. Hak ditanya sujud syukur. Sujud syukur sunat kita lakukan, iaitulah apabila kita mendapat nikmat besar yang jarang datang. Bila dapat nikmat besar yang jarang datang bala tak sunat nak nikmat pula kena nikmat besar bukan yang berkekalan, yang sekali-sekala. Sebab tu bid'ah kita semayang, kita sunat, kita sujud syukur kerana nikmat Islam. Nampak? Bid'ah. Tiap-tiap kali habis semayang salam sujud syukur, tu bid'ah. Nabi tak buat gitu. Sujud syukur kerana nikmat tu yang datang sekali-sekala. Contoh
dapat kerja. Nak minta kerja tak boleh, minta boleh kerja. Nak diterima menjadi kerani ke apa ke, nak boleh kerja. Projek ke apa boleh. Tu sekali-sekala tu sujud syukur. Boleh benda lagi, boleh isteri. Nak 2-3 orang dah nak dara minta orang tolak belaka, hak kepak ni boleh sujud syukur. Pasal apa? Isteri bukan sama-sama ada. Nak boleh anak, tu sekali-sekala. Tak ada orang 4 kali sebetul beranak. Nak setahun sekali habis derah beranak. Boleh anak, sujud syukur. Nak baik daripada penyakit berat, sujud syukur. Nak janganlah dia sujud sama kata apa mau sujud syukur mau. Dah kita Islam tak mau. Tu jadi jahiliah. Perbuatan tu tidak disuruh oleh ulama. Nak cara sujudnya sekali saja, kena ada wuduk, kena menghadap kiblat dan kena menutup aurat dan suci daripada najis yang tidak dimaaf. Kemudian kaifiat yang betul, tidak ada pun satu yang betul sebagaimana yang dikerjakan oleh Nabi SAW. Kerana Nabi ini dalam hadis-hadis yang datang, dia hanya menyebut, sahabat kata Nabi turun sujud bila datang satu nikmat. Sahabat tak cerita pula takbir lagu mana, duduk lagu mana. Nah, tu saja yang ada. Sebab tu berlaku khilaf di kalangan ulama. Dalam kitab Raudhah, Imam Nawawi kata yang muktamadnya kita takbir dulu, Allahu Akbar, nak masuk di dalam sujud syukur. Tujuan nak sujud syukur. Allahu Akbar, niat nak sujud syukur. Kemudian sujud syukur dan bacalah alhamdulillah ataupun tasbih sujud di dalam sujud dan bangun memberi salam. Inilah pendapat yang muktamad. Ada lagi cara lain, tak perlu kepada takbir, terus sujud dengan niat untuk sujud syukur dan angkat kepala dengan ingat, dengan tidak payah memberi salam. Itu 2 kaifiat yang boleh dilakukan. Selepas majlis akad nikah, bolehkah kita cium dahi pipi isteri kita di depan khalayak ramai? Tak boleh. Bukan tepat dia situ. Tetapi kita hanya boleh, maknanya pada kali-kali yang lain. Sebab time akad nikah ni, isteri kita nak waktu baik sepel depan orang ramai gitu, tak jadi isteri kita kan. Bila kita akad nikah mu duduk dalam tu apa isteri kita baik ni, isteri tu baik sepel situ. Tu lelaki akad nikah, bini ada situ sepel nak tunjuk muka, comel ingat muka konong. Tu pesen orang kapil nikah, duduk dalam bilik tu dulu. Dia gitu. Sekarang dengan keluarga saja tak apalah. Walaupun isteri kita tak lega bersiung di khalayak ramai. Melainkan mencium dahi. Setengah ulama kata boleh. Kita cium dahi. Tapi ketika kita nak musafir, musafir nak pergi jalan, nak pergi Kuala Lumpur, orang ramai ada nak pergi Mekah, cium dahi isteri boleh. Tapi depan orang ramai tu dah sawak tu biar lagi puang. Orang lelaki berderang, bini ada sepes itu dengan inya-inya tangan, dengan muka-muka menyok macam Gezah Rezek muka. Jadi tak comel sangat amalan lagu tu. Nabi nikah itu bini tak duduk ngata apa gitu kat orang ramai. Duduk di rumah Abu Bakar, duduk di rumah dia lah, pas nikah baru pergi di rumah. Baru comel gitu. Kemudian boleh tak masa tengah buang air besar kita korek hidung? Berat mu ni. Mu nak korek hidung dalam jambang tak ada masalah. Tempat tu tempat orang buang najis dah. Dipanggil 2 dalam 1. Sempu. Buah avocado dan lidah buaya. Belang-belang berak, belang korek hidung. Molek dah. Pada muduk korek depan orang ramai. Ada jenis lagi rumah orang dikorek hidung. Kawan tu baru beli sofa. Jenis korek hidung ada repuang ni. Naik kereta orang, kereta kawan tu baru beli Volvo. Tak baru beli Mybi, dia korek hidung. Dia tengok tak kena, dia pun lesek di steering. Faham? Berat nanang. Jadi dalam jambang molek dah, tak ada halangan. Boleh tak kita korek hidung dengan jari telunjuk? Dan jari mana yang seeloknya digunakan? Allah ni tanya kau. Tak. Jari telunjuk ni jari yang mulia ke tak korek hidung? Makruh korek hidung dengan jari telunjuk. Dengan jari lain lah. Jari ibu molek. Seorang suami meninggal dunia,
meninggalkan seorang isteri, berapa orang anak masih kecil. Suami ada meninggal sebuah rumah, sebuah kereta, kemudian abang ada si mati dah mengambil rumah dan kereta tersebut. Atas alasan rumah kereta itu adalah daripada duit adiknya si mati, kerana isteri itu hanya suri rumah dan tidak bekerja. Apakah hukum abang si mati mengambil rumah dan kereta tersebut? Baik, suami mati tinggal isteri dan tinggal anak, ada rumah, ada sebuah kereta. Jadi mari abang bagi suami, mari ambil rumah dengan kereta. Dia kata bukan hartamu, harta adik aku. Jawabnya haram dia ambil. Haram, dan makan tu menyebabkan dia tak diterima semayang siapa mati. Wajib kena pulang balik kepada isteri dan kepada anak-anak. Itu hak isteri dan hak anak-anak dia. Tak, yang dapat ayah kepada isteri mati boleh. Ayah dan mak boleh makan. Ayah kalau ada lagi, mak pada si mati, anak-anak dan isteri memang dapat. Tak, wajib makan harta pusaka. Abang yang ambil ni haram, dosa besar, zalim. Kalau mati tak boleh tanang, tak boleh ratik ramai-ramai. Hak abang mari ambil pusaka ni, kalau mati pula tak boleh ratik mayat dia. Kerana mayat fasik. Orang yang ambil harta anak yatim fasik besar dia. Tak boleh semayang ramai-ramai, tak boleh ziarah ramai-ramai, tak boleh tanam kubur Islam hak dekat orang ramai, kena bubur jauh, bura-bira pagar. Kerana masa hidup dia merampas harta orang yang anak yang yatim. Tak, itu keadaan si abang. Soalan seterusnya, saya selalu semayang jemaah masjid kampung saya, tu semayang jemaah, tapi masalah saya masjid itu hadari dan tu imam pun hadari juga. Adakah imam itu adalah fasik kerana menyokong pemerintah hadari, dan bagaimana dengan semayang saya di masjid sebelum ini? Baik, jikalau tu imam itu dia memberi sokongan kepada pemerintah yang tidak menjalankan hukum dengan adil, iaitu dengan hukum Al-Quran di dalam negara, dia sokong pemerintah lagu tu, maka jadilah imam itu fasik. Maka imam fasik ini makruh kita ikut. Sekali dua kerana kita tak tahu tak apa, kali yang lain kita afdal mengikut imam yang tidak fasik. Jadi yang lepas-lepas tu tak payah qada kerana sah. Walaupun begitu afdal kita cari imam yang lain. Ikut imam fasik, pendapat jumhur ulama sah, selagi mana tak keluar pada mulut tu imam tu menghina hudud, menghina Islam dan sebagainya. Dia semata-mata ikut kerana sayang ke waisang, sayang ke gaji tu imam dia. Maka jadi fasik, jadi orang jahat lah. Dia panggil tu imam jahat, dia panggil. Tu imam jahat ni boleh sah kita ikut semayang jemaah. Tak boleh jadi wali nikah, tak boleh jadi juru nikah. Semayang boleh. Soalan seterusnya, ada orang telah mengajukan soalan dari saya. Arah kiblat kita ialah Kaabah, tapi jika kita berada atas Kaabah, di manakah arah kiblat kita? Dia kata dia nak duduk atas Kaabah, nak semayang. Jawabnya dia macam mana nak menghadap Kaabah? Kita ni ngadap Kaabah, orang tanya dia tanya kita pula. Jadi kalau kita duduk ngadap Kaabah, bolehlah nampak Kaabah, ngadap Kaabah. Kalau duduk atas Kaabah, nampak? Nak ngadap di mana? Kita tahu jawapan ni habis semua kitab fiqh sebut. Kalau kita duduk atas Kaabah, duduk dalam Kaabah, kita duduk atas Kaabah, betul-betul atas Kaabah, nak ngadap mana? Jawab belaka dah. Tapi bagi penanya ni, kalau musafar atas Kaabah, mu mesej ke aku jawab. Ke gua ni? Ingat senang nak naik atas Kaabah. Bukan kata tak mau jawab, dah lah kitab Buryatul Tullah ada. Sabila Muhtadin ada, I'anatul Talibin ada sebut belaka dah. Tapi nakal kita jawab nakal. Apa hukum jika kita memakai kain plekat bawah pada buku lali? Jawabnya, sunat kita pakai atas pada buku lali. Sama airih dengan buku lali adalah harus. Bawah pada buku lali adalah makruh jikalau tidak kerana hajat. Gitu juga dengan jubah. Sama airih buku lali harus, atas buku lali sunat. Afdal sapakat labu putih. Bawah pada buku lali makruh. Yang kata haram tak kira bawah atau atas, pakaian dengan niat kesombongan. Soalan seterusnya, apakah hukum jika enjin motor saya ada benda ni, mempunyai barang yang tidak halal, dan saya membawanya ke rata-rata tempat barang tapi saya telah berhasrat untuk menukarnya, tapi masih belum mampu berubah, saya terus membawanya. Dia kata dalam enjin motor dia ada barang tak molek, barang curi. Motor tu buat pergi mana-mana, buat pergi semayang, pergi jemaah, dia curi, katakan blok motor.
Curi blok motor dia boleh motor dia atau ke boleh tak dia. Dah hukum kan ni sah tak semayang? Jawabnya sah. Menaikkan dia semayang dengan motor-motor baru tak sah. Dia kata mazhab Hanbali. Mazhab jumhur ulama sah, tetapi tidak ada keberkatan kerana menggunakan perkakas curi untuk buat perkara-perkara ibadat dan sentiasa di dalam keadaan dimurkai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Barang curi waktu baik selalu daripada tubuh badan kita, daripada rumah kita. Soalan seterusnya. Umur berapakah sunat kahwin antara laki-laki dan perempuan di dalam Islam? Jawabnya, tidak ada sebarang nas yang meletakkan umur perempuan dan umur laki-laki. Cumanya kaum perempuan itu sunat berkahwin pada usia muda. Macam tok nenek kita zaman, tok nyang kita zaman kapak ho itu tak. Tahun bila kapak ho? Dah ingat dah? Kita kau dah ingat lagi. Tahun 30-an. Dulu kan nikah perempuan umur 14. Betul tak? 14, 15. Tok nyang kita 14 tahun nikah, tanya dia. 14 tahun. Mulai ada berderu anak. Tanya pula tok nyang orang lain gitu juga. 15. Zaman tok pula umur 19, 18, learning je. Jadi afdal umur balik. Bila balik 14 afdal nikah. Bila balik 15 afdal nikah. Sekarang dia ada akta pula. 16 tahun ke? Boleh nikah 16. 16 tahun boleh. Tak payah periksa-periksa lah, nikah lah. Jadi itulah yang terbaik, dia anak dara sunti. Tapi kalau dah jenis sekolah kau, lepas sekolah 17 tahun boleh. Jangan nanti siapa 23, 24 dah kau cetong. Puan biar belasan tahun boleh. Kita tak apa. Umur Rasulullah 25 tahun nikah. Dengan Siti Khadijah 40 tahun. Maka setengah ulama kata afdal lelaki nikah umur 25. Tapi ulama lain dia bakang, dia kata Nabi nikah tu bukan disuruh nikah 25. Cuma Nabi bernikah umur 25. Walau bagaimanapun atas dasar ittiba, maka afdal juga kita nanti umur 25 lelaki nikah. Orang perempuan umur 17 tahun. Afdalnya laki-laki biar tua banyak daripada perempuan. Jangan sama tua, jangan lelaki tua muda daripada perempuan. Tapi tak salah. Tak ada salah. Dia tanya ni masalah sunat. Kalau boleh biarlah isteri kita tu jenis boleh buat main. Boleh ajak main. Ajak main ni pandai, ajak main ni pandai, ajak main ni pandai. Ni jenis tua dah. Banyak benda tak pandai. Ni kau isteri tua. Dah orang cerita dah isteri. Banyak benda. Jadi tak suka. Dalil Nabi kata halal bikra. Mu jangan apa nikah orang tua. Apa nak nikah anak dara? Tula'ibuka wa tula'ibuha. Mu boleh main dengan dia, dia boleh main dengan mu. Tu maknanya halal tu perintah sunat. Sunat kamu nikah dengan perempuan yang muda-muda. Soalan seterusnya. 2 minit ke habis. Sebagai pemandu kenderaan awam, tak kira dah taksi, bas atau bas ekspres atau kereta api, apa hukum memandu naik? Pemandu ni bawa balik makanan ringan atau barang yang tak boleh dimakan ke rumah yang tinggal ataupun tertinggal dalam kenderaan awam ini, sedangkan tuan punya tak datang menuntut. Dan sebagai pemandu kita tak tahu milik penumpang yang mana satu. Kadang-kadang barang yang tak mudah rosak bertahun, tak dituntut, seperti botol susu, tuala, payung, kasut bayi dan seluar dalam wanita pun ada juga. Walaupun diumumkan di kaunter berkenaan, kecuali lah kalau wallet atau file-file penting, tak sampai setengah jam akan ada yang mencari harta mereka yang hilang. So dia kata, orang putih ni, saya nak tahulah hukum memakan makanan ringan dan menggunakan barang yang tak dituntut ini. Baik, dia kembali kepada adat. Walaupun dia ada benda kadang-kadang yang tahan lama dan tak tahan lama, kita rekah je. Kalau benda yang tak tahan lama kita boleh ambil selalu. Contohnya orang tinggal makanan, lepas dia balik rumah lepas ekspres, tengok ada nasi kapik sebuku. Dia boleh makan selalu dengan syarat dia kena tanda nasi kapik sebuku. Bila tuang dia takdir kata tuang dia mari minta, dia wajib kena ganti dan senang diganti kerana dia tanda. Maka wajib dia tanda walaupun boleh makan selalu. Kalau barang-barang yang berharga dia kena iklan setahun. Wajib kita data pada kaunter. Dalam kaunter tu bila dah setahun dah disimpan, maka baru boleh dimilik. Setelah setahun tidak boleh milik juga. Faham lagi? Tapi kalau adatnya benda balik kepada adat ni, benda ni orang tak mari ambil dah. Puting susu anak, botol susu balik memang orang tak mari dah. Balik kepada adat boleh juga. Jadi selalu dia boleh ambil botol susu buat pakai ke anak dia, dan dia kena tanda pada satu buku. Bila ada juga orang menuntut yang menyalahi adat, wajib kena bayar.
kena ganti harga botol yang diambil tadi. Faham lagi? Soalan yang terakhir mana ni? Setiap kesalahan tak kira siapa pun punca dulu, yang usia tua memuda seperti kakak dengan adik, ibu bapa anak, banyakkan anak yang buat pasal dulu. Kaya dengan miskin, andainya yang lebih tua atau kaya merendah atau mengalah dulu pada yang muda, ibu bapa mengalah pada anak, kakak mengalah pada adik. Dalam perukunan Islam macam mana? Ada setengah mengatakan yang tua tak boleh mengalah pada yang muda, walau macam mana pun wajib yang muda mengalah pada yang tua dulu. Yang lebih tua kena mempertahankan pangkat ketuaannya dengan sombong. Tolong huraikan kerana masalah ini mungkin banyak berlaku dalam masyarakat kita learning. Baik, dia kata bila ada berlaku perkara-perkara yang tidak semua pakat antara dua individu, kakak dengan adik, ayah dengan anak, mak dengan anak, toki dengan cucu, majikan dengan orang bawahan, raja dengan rakyat, lagu mana? Yang pertamanya iaitu adab-adab. Adab dia lain, kemudian hukum dia lain. Hukumnya, kalulah makna yang salah itu adalah ibu, maka menanglah anak mengikut pada hukumnya. Kalau yang salah itu raja, maka betullah rakyat. Itu satu tilik pada hukum. Rakyat pun marah buat kasino, raja nak buat kasino. Balah lagu ni betul rakyat kalau di segi hukum. Di segi adab sahaja. Adab saja. Adab wajiblah orang yang bawahan, pangkat martabat ketuaan dia itu merendah diri dan menghormati orang tua. Maknanya sekalipun mak dia salah pada segi hukum, dia tidak bolehlah menengking, mengangkat suara, mengherdik, mencaci dan sebagainya. Maknanya dia tetap menang dalam kes itu, tetapi dengan perkataan yang hormat kepada ibu dia. Mak dia nak suruh buat benda yang haram, anak tak mau buat. Anak betul di segi syarak, segi hukum, tapi anak tu walaupun betul jadi salah juga jika dimarah akan ibunya dengan mengangkat suara, tak boleh juga. Jadi adabnya pada hukum menang anak, iaitu anak menyebelahi hukum. Jadi siapa yang ikut hukum dialah yang menang. Tetapi asal dasar Nabi ajar orang tua hormat, orang muda kena hormat orang tua. Nabi kata laisa minna man lam yarham kabirana. Tidaklah kalangan aku tak suka orang muda-muda tak hormat ke orang tua. Mana kalau salah pun kena hormat. Bukan hormat mana biar dia buat salah. Dalam kita tegur tu dengan lemah lembut juga. Dari nak redik macam sama-sama godong. Kemudian kita kena jaga, kita sebagai orang tua, jangan ingat kita betul belaka. Banyak benda yang anak kita betul, yang kita ni tak betul. Tapi atas ego sangat, kita betul belaka. Bila kita berasa betul belaka, sambang. Bila sambang, batarul haq, kita menolak kebenaran. Akhirnya jadi macam syaitan. Atas dasar kita lah ayah, kita lah toki, kita lah raja, kita lah pemimpin, orang lain salah belaka, akhirnya jadi iblis. Dia berasa hebat lebih. Boleh merosakkan kita juga. Sebab tu kebenaran adalah bertandaskan perintah agama. Kalau kita salah, maka salahlah kita berhadapan dengan anak-anak. Tapi anak-anak walau betul sekalipun tak bolehlah sampai membuang adab dalam menghadapi situasi dengan orang-orang yang tua. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Allah manfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una. Rabbana zidna 'ilma. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi